Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang corak pemerintahan dan sumbangan kerajaan Abbasiyah berdasarkan beberapa aspek kajian melalui kursus SJHK 3213 iaitu Sejarah Islam sehingga zaman kerajaan Abbasiyah. Baiklah, pertama sekali kita lihat dahulu pengenalan terhadap kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah merupakan nama yang diberi terhadap Khalifah Baghdad iaitu Empire kedua selepas kerajaan Umayyah. Kerajaan ini telah merampas tahta kerajaan Umayyah pada tahun 750 Masihi selepas mereka berjaya mengalahkan tentera Umayyah di dalam pertempuran. Kerajaan ini berkembang selama 2 kurun dan secara perlahan-lahan mengalami zaman kejatuhan selepas kebangkitan tentera berbangsa Turki yang mereka cipta sendiri. Kerajaan ini pada akhirnya tewas pada tahun 1258 selepas Hulagan iaitu seorang parlimen tentera Mongol menghancurkan Baghdad. Okey, kita akan lihat kepada corak pemerintahan kerajaan Islam Abbasiyah pula. Seperti yang kita ketahui, sepanjang pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni, mereka telah diperintah oleh sebanyak 37 orang pemimpin ataupun disebut sebagai khalifah. Dan sebagai contohnya adalah Abu Ja'far al-Mansur dan juga Harun al-Rashid. Sistem pemerintahan kerajaan Abbasiyah ini banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kerajaan Parsi. Hal ini berlaku kerana kebanyakan orang Parsi yang memeluk Islam telah menjawat jawatan penting dalam kerajaan. Dan yang berikut adalah carta pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah diketuai oleh khalifah yang mana ia bertanggungjawab sebagai ketua negara ataupun boleh dikatakan sebagai pemimpin tertinggi dalam kerajaan. Kemudian khalifah akan dibantu oleh al-wazir yang mana al-wazir ini boleh dikatakan bertanggungjawab sebagai seorang Perdana Menteri iaitu ketua kepada pentadbir. Dan yang ketiga adalah al-darawin yang mana jabatan kerajaan di bawah pengawasan sekretari. Okey, kita akan lihat corak pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni daripada 5 aspek. Yang pertama adalah kedudukan khalifah. Macam yang saya terangkan tadi, khalifah ni merupakan pemimpin ataupun kuasa tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Abbasiyah, yang mana khalifah ni berkedudukan autokratik dan semua perintah adalah datang daripada beliau. Di samping kuasa sekular yang dimiliki oleh khalifah, khalifah juga mempunyai kewibawaan spiritual yang mana boleh disebut sebagai divine authority, yang mana pada peringkat kemunduran kerajaan Abbasiyah sekalipun, jawatan khalifah ini masih tetap diteruskan dan dikekalkan disebabkan ia dianggap sebagai punca keesahan kewibawaan divine authority tadi dan kuasa seseorang ke atas kuasa seseorang ataupun jawatan. Okey, aspek yang kedua pula adalah sistem birokrasi. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, semua hal yang berkaitan dengan pentadbiran akan dilaksanakan oleh sebuah birokrasi yang berbentuk hierarki. Yang mana hierarki ni adalah sistem pemerintahan yang mempunyai struktur daripada pemimpin dan akan dipecahkan kepada jawatan kecil seperti al-wazir tadi dan akan dibantu oleh golongan al-darawin. Sistem birokrasi berbentuk hierarki ini telah diambil dan dicontohi daripada kerajaan Sasanid yang mana majoriti pegawai mereka diambil dari kalangan kelas mawali, iaitu orang Islam yang tidak berketurunan Arab. Jadi kat sini kita boleh lihat jawatan penting seperti wazir yang menjadi ketua seluruh jentera pentadbiran dalam kerajaan Abbasiyah tu. Beberapa jabatan telah ditubuhkan seperti contohnya jabatan akaun, jabatan cukai, jabatan pos dan sebagainya. Jadi macam yang kita lihat tadi, sistem birokrasi dia berbentuk hierarki yang mana perintah akan dikeluarkan oleh khalifah dan al-wazir ni dia akan menjadi ketua kepada pentadbiran. Sebagai contohnya menteri lah.
Jadinya khalifah bertindak sebagai ketua yang akan memberi arahan kepada al-wazir. Maka al-wazir pula dia akan memecahkan pula bahagian kerja-kerja tersebut dan akan diurus oleh golongan ad-darawin, iaitu jabatan-jabatan yang mengelola urusan pentadbiran negara. Yang ketiga pula adalah dasar keterbukaan dalam sistem pentadbiran kerajaan Abbasiyah, yang mana sistem pentadbiran kerajaan Abbasiyah ni telah menunjukkan kepada kita wujudnya masyarakat majmuk, yang mana macam yang telah saya terangkan tadi, terdapat golongan kelas mawali iaitu golongan Islam tetapi tidak berketurunan Arab. Walaupun begitu, mereka ni tetap boleh diberikan peluang untuk menjawat jawatan penting dalam sistem pentadbiran. Jadi kat sini kita boleh nampak sistem pentadbiran kerajaan Abbasiyah ni tidak bersifat kepada satu bangsa semata-mata, yang mana pelbagai bangsa bersatu dan saling menolong di antara satu sama lain dalam sistem pentadbiran tersebut. Kerajaan Abbasiyah juga telah diberikan sokongan penuh daripada bangsa lain, terutamanya bangsa Arab dan bangsa Parsi, serta bangsa-bangsa seperti golongan kelas mawali tadi. Walaupun pada peringkat awal Khalifah Abbasiyah ni terdiri daripada keturunan Arab, tetapi yang memantapkan lagi kedudukan Khalifah tu, yang mana golongan yang membantu tu adalah bangsa berketurunan Parsi dan juga bangsa-bangsa lain. Jadi kat sini kita boleh lihatlah bahawa sistem pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni dia tidak mementingkan bangsa, dan malahan dia lebih bersifat terbuka dengan mengambil bangsa-bangsa lain juga untuk saling membantu di antara satu sama lain bagi memantapkan lagi sistem pemerintahan kerajaan. Yang keempat pula adalah pentadbiran pusat dan wilayah. Dalam pentadbiran wilayah-wilayah, kerajaan pusat telah diletakkan di Baghdad, yang mana ia mempunyai hubungan rapat dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Pentadbiran wilayah pula akan diserahkan kepada seorang governor ataupun digelar sebagai seorang amir, yang mana ia akan dilantik dengan persetujuan wazir, ketua Perdana Menteri tadi tu, dan untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran kerajaan. Kedudukan amir ni pula dia akan bergantung kepada kebolehan dia dan hubungan dengan kerajaan pusat. Contoh dia, amir ni seseorang amir ni dia lebih mempunyai kebolehan dalam segi ekonomi, maka wazir dia akan berbincang dan akan melantik amir tadi tu menjadi governor di sesuatu wilayah dan menguruskan hal ekonomi di wilayah tersebut. Sama juga dengan governor lain yang mempunyai kebolehan masing-masing. Jadinya kat sini kita boleh nampak yang jawatan tu dia tidak dipilih secara sembarangan ataupun sesuka hati, melainkan dengan mengambil kira kebolehan seseorang individu tersebut untuk menjawat jawatan governor ataupun jawatan amir tadi. Jawatan amir ni juga tertakluk kepada pengawasan Dewan Al-Barid, iaitu jabatan pos. Maksudnya walaupun amir ni dia ada kebolehan dia dan kebolehan dia tu telah disahkan oleh wazir, tetapi ia tetap perlu diawasi oleh Dewan Al-Barid tadi, iaitu jabatan pos, bagi memastikan memastikan amir ni tidak melakukan tindakan secara sembrono ataupun mengikut kehendak mereka semata-mata. Setiap wilayah juga mempunyai jabatan pos sendiri, dan seseorang individu yang menjawat jawatan amir tadi, dia wajib melaporkan semua hal ehwal yang berkaitan dengan kerajaan wilayah kepada ketua jabatan pos di Baghdad. Jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa jawatan amir ni juga penting kerana dialah yang akan menguruskan setiap wilayah dalam kerajaan Abbasiyah dengan kebolehan masing-masing, dan dia perlu melaporkan segala hal yang berkaitan dengan kerajaan kepada wazir dan juga khalifah. Dan yang terakhir adalah pengurusan ekonomi. Berbanding dengan kerajaan Umayyah, pemerintahan Abbasiyah ni lebih menggalakkan kepada bidang pertanian dan industri, yang mana hal ini dapat memperkukuhkan lagi ekonomi Empayar Abbasiyah itu sendiri. Macam kita tahu, bidang pertanian ni memerlukan tanah yang subur, saliran yang baik. Jadi
faktor-faktor ini terdapat dalam wilayah-wilayah di kerajaan Abbasiyah itu sendiri. Jadi khalifah pun dia telah mengambil peluang di atas kelebihan-kelebihan tersebut dan lebih menggalakkan lagi bidang pertanian dan perindustrian untuk dimajukan oleh rakyat-rakyat tempatan. Taraf sosial kaum petani juga telah dipertingkatkan dengan pemberian hak pemilikan tanah yang lebih adil dan telah dilaksanakan sistem cukai yang lebih berpatutan. Selain itu, perkembangan ekonomi telah menyebabkan lahirnya golongan pemerintah yang tidak bergantung kepada keturunan tetapi lebih berasaskan kepada kekayaan ilmu pengetahuan. Seterusnya saya masuk pula kepada politik zaman kerajaan Abbasiyah. Seperti yang kita tahu, kedudukan khalifah merupakan antara pemerintah yang paling tinggi pada kerajaan Abbasiyah pada ketika itu. Khalifah merupakan kuasa tertinggi dalam struktur kerajaan Abbasiyah. Ini bermaksud khalifah pada ketika itu sama dengan yang di-Pertuan Agong yang terdapat di Malaysia pada ketika ini. Khalifah berkedudukan autokratik dan semua perintah berpunca daripadanya. Segala undang-undang yang digubal ataupun dimasukkan mempunyai kuasa mutlak yang dikurniakan kepada khalifah sama ada untuk menggubal ataupun memansuhkan undang-undang tersebut. Pada peringkat kemunduran Abbasiyah, kedudukan khalifah terus dikekalkan kerana ia dianggap punca kesahan, kewibawaan dan kuasa seseorang atau sesuatu jawatan. Yang seterusnya dalam sistem politik juga. Dasar terbuka dalam pentadbiran. Kerajaan Abbasiyah didukung oleh pelbagai bangsa, terutamanya bangsa Arab dan Parsi, serta juga dilengkapi oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun pada peringkat awal, Khalifah Abbasiyah daripada keturunan Arab, tetapi yang memantapkan kedudukan khalifah ialah bangsa berketurunan Parsi. Ini bermaksud dasar keterbukaan dalam pentadbiran ini telah membawa kejayaan dalam kestabilan politik kerajaan Abbasiyah. Ini bermaksud ini kerana pada awalnya kerajaan Abbasiyah ini diperkenankan ataupun diasaskan oleh seorang bangsa daripada keturunan Arab, namun ianya diperkukuhkan sistem politiknya oleh seorang seterusnya dalam aspek politik lagi. Yang ketiga, sistem birokrasi. Sistem birokrasi kerajaan Abbasiyah ini mencontohi kerajaan Sasani dengan majoriti pegawai diambil daripada kelas mawali, iaitu orang Islam yang bukan berketurunan Arab. Ini termasuk juga mereka yang berketurunan Parsi serta keturunan bangsa-bangsa lain. Jawatan yang penting ialah wazir yang menjadi ketua seluruh jentera pentadbiran. Dalam pentadbiran Abbasiyah, beberapa jabatan telah ditubuhkan seperti jabatan akaun, jabatan cukai, jabatan pos dan sebagainya. Dan yang keempat iaitu pentadbiran pusat dan wilayah. Pentadbiran wilayah terserah kepada seorang gubernur atau amir yang dilantik dengan persetujuan wazir untuk menguruskan hal-hal berkaitan kerajaan. Dan kedudukan amir bergantung kepada kebolehannya dan hubungannya dengan kerajaan pusat. Amir-amir tertakluk kepada pengawasan Diwan Al-Barid, yakni jabatan pos. Setiap wilayah juga mempunyai jabatan pos sendiri dan amir wajib melaporkan semua hal ehwal kerajaan wilayah daripada ketua jabatan pos di Baghdad, iaitu di kota utama pentadbiran kerajaan Abbasiyah. Yang seterusnya iaitu pentadbiran kehakiman. Dalam urusan kehakiman, segala urusannya diserahkan kepada ulama'-ulama' yang dilantik oleh ketua hakim. Ini kerana kerajaan Abbasiyah menggunakan agama Islam sebagai agama rasmi dan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, ulama'-ulama' menjadi panduan kepada hakim untuk menetapkan hukum di mahkamah di sekitar kerajaan Abbasiyah. Hal-hal sivil yang berkaitan dengan orang-orang bukan Islam terserah kepada ketua-ketua agama mereka sendiri, manakala hal orang Islam diuruskan oleh kadi. Pelantikan hakim,
berasaskan beberapa syarat seperti lelaki dewasa, beragama Islam, berfikiran waras dan berpengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, pentadbiran ketenteraan dan keselamatan. Keanggotaan tentera Abbasiyah tidak terbatas kepada orang-orang Arab sahaja. Kerajaan Abbasiyah juga telah menetapkan bayaran allowance dan hak-hak istimewa yang pernah diberikan kepada orang-orang Arab telah diberhentikan, kecuali mereka yang masih berkhidmat tetap dalam askar kerajaan Abbasiyah. Tentera Abbasiyah terdiri daripada beberapa tentera, iaitu tentera bergaji tetap dan tentera sukarela yang hanya menerima bayaran sewaktu mereka bertugas dalam sesuatu kempen. Khalifah mewujudkan tentera yang dikenali sebagai tentera Khurasan. Tentera Abbasiyah juga terdiri daripada orang-orang Turki yang berasal daripada Asia Tengah. Mereka ialah makhluk yang mempunyai kedudukan sosial bertaraf hamba. Bagi hubungan diplomatik, kerajaan Abbasiyah telah pun menjalankan hubungan diplomatik dengan beberapa kerajaan besar lain yang seusia dengan kerajaan Abbasiyah. Contohnya pada zaman Harun al-Rashid telah muncul 4 buah kerajaan besar, iaitu kerajaan Byzantine yang berpusat di Istanbul, kerajaan Bani Umayyah di Spanyol, kerajaan Perancis di Eropah dan beberapa kerajaan seperti kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Hubungan kerajaan Harun al-Rashid dengan kerajaan Perancis adalah sangat baik. Perancis tidak mahu kerajaan Abbasiyah berbaik-baik dengan kerajaan Umayyah. Sebaliknya, hubungan kerajaan Abbasiyah dengan kerajaan Byzantine adalah genting dan sering bermusuhan. Sistem politik lain yang digunakan di kerajaan Abbasiyah iaitu sistem pewarisan dasar pemerintahan. Al-Ma'mun mewarisi pemerintahan bapanya, iaitu Abu Ja'far al-Mansur. Beliau meneruskan kegemilangan pentadbiran dan keintelektualan yang telah dilaksanakan oleh bapanya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ilmu pengetahuan dan pendidikan di kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah menjadikan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Khalifah al-Ma'mun. Dan yang kedua, menubuhkan Baitul Hikmah sebagai sebuah institusi keilmuan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Yang ketiga, menterjemah karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, kegiatan penulisan dilakukan mengikut 3 tahap. Yang pertama, mencatat idea. Kedua, mengumpul idea yang serupa ke dalam sebuah buku. Yang ketiga, mengarang ke dalam bahagian dan bab. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keempat, melibatkan golongan ulama dalam penulisan seperti menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fiqh, tafsir dan sejarah. Ini kerana golongan ulama mempunyai ilmu yang lebih arif daripada orang lain yang berkaitan dengan penyusunan hadis serta fiqh dan tafsir Al-Quran, kerana mereka telah mempelajari tentang ilmu-ilmu ini sejak mereka berusia daripada kecil lagi. Sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam aspek ilmu pengetahuan dan pendidikan telah melahirkan beberapa ulama terkenal seperti Imam Malik, Ibnu Mashaq, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kerajaan Abbasiyah juga telah membuat pemisahan antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis, mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan membuat keterangan dan ulasan dengan jelas. Seterusnya, memelihara warisan ilmu daripada lenyap melalui penubuhan institusi pengajian tinggi, iaitu telah berjaya mempertingkatkan kegiatan penyelidikan sehingga membolehkan hasil kajian sarjana Islam sampai ke Eropah. Penterjemahan kajian sarjana Islam dalam bahasa asing telah menyebabkan berlaku Renaissance di Eropah. Ini merupakan sumbangan yang paling besar kerajaan Abbasiyah terhadap dunia. Terdapat beberapa tokoh ilmuwan yang telah lahir di kerajaan Abbasiyah, seperti yang pertama iaitu ilmu tafsir yang dipelopori oleh Yahya bin Ziyad dan Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, ilmu hadis seperti yang paling masyhur iaitu Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dan juga Imam Muslim juga dalam kitabnya Sahih Muslim.
Dan yang ketiga, Kerajaan Abbasiyah telah mempunyai satu sektor dalam penyusunan kitab sunan atau Al-Kutub As-Sittah yang dipelopori oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan yang keempat, dalam bidang ilmu fiqh seperti Imam Abu Hanifah yang telah mencetuskan mazhab Hanafi, Imam Malik pencetus kepada mazhab Maliki, Imam Asy-Syafi'i pencetus mazhab Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal pencetus kepada mazhab Hanbali. Seterusnya tidak lupa juga kepada tokoh ilmuwan dalam bidang matematik iaitu Muhammad bin Musa Al-Kharizmi, iaitu sosok individu yang telah memperkenalkan sistem angka dalam abjad Arab, iaitu memperkenalkan bilangan sifar, algebra dan buku hisab al-Jabri wa al-Muqabalah. Sumbangan ketiga kerajaan Abbasiyah dapat dilihat melalui aspek ekonomi. Semasa zaman Abbasiyah telah dianggap sebagai zaman yang paling kaya di dalam sejarah kekuasaan Islam. Contohnya, zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid iaitu pada tahun 786 hingga 809 Masihi telah dianggap sebagai zaman pencapaian ekonomi yang paling tinggi. Zaman ini telah dijuluki sebagai zaman keemasan ataupun golden period. Pertama sekali, kemajuan di dalam sektor ekonomi dapat dilihat melalui sektor pertanian. Kerajaan Abbasiyah telah banyak berusaha memajukan bidang ini dengan membaik pulih prasarananya. Antara prasarana yang telah ditekankan di dalam kerajaan Abbasiyah ialah melalui pembinaan saliran. Selain itu, kerajaan Abbasiyah juga telah melebarkan sungai dan juga terusan sebagai pengairan di dalam sistem pertanian. Seterusnya, mereka juga membuka tapak pertanian baharu, menyediakan pendidikan serta empangan. Kesan daripada tindakan tersebut, kerajaan Abbasiyah telah berjaya muncul sebagai sebuah empire yang terkenal di dalam bidang pertanian. Terdapat banyak hasil daripada pertanian ditanam di Asia Barat telah diperkenalkan kepada Eropah, terutamanya terhadap penanaman tebu. Antara kawasan utama pertanian pada masa itu termasuklah Mesir, Syam, Iraq, Yaman, Andalusia, Maghribi dan juga Khurasan. Antara jenis pertanian yang terkenal dan juga berjaya dieksport ke luar negara termasuklah pertanian gandum, beras, barley dan banyak lagi. Sektor kedua pula ialah sektor perindustrian. Di dalam sektor perindustrian, kerajaan Abbasiyah telah memisahkan kepada dua sektor, iaitu sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Pihak swasta telah terikat dengan peraturan dan kawalan negara. Tujuan perkara ini dilaksanakan adalah untuk mengawal pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh kerajaan swasta agar tidak melebihi kerajaan Abbasiyah yang tersendiri. Kekuasaan kerajaan Abbasiyah dalam sektor perindustrian dapat dicapai melalui jaringan perdagangan secara antarabangsa. Antara industri yang terkenal semasa kerajaan Abbasiyah termasuklah industri tenunan, pinggan mangkuk, badangan kaca, permata dan banyak lagi. Sektor terakhir adalah sektor perdagangan. Kepesatan bidang perbuatan dan pertanian telah mendorong kepada kemajuan dalam bidang perdagangan kerajaan Abbasiyah hingga keperingkat antarabangsa. Melalui perkara ini, terdapat beberapa faktor kemajuan kerajaan Abbasiyah di dalam sektor perdagangan. Antaranya adalah kerajaan Abbasiyah telah membuka wilayah-wilayah baru untuk sektor perdagangan. Selain itu, kerajaan Abbasiyah telah mengalami perkembangan di dalam industri perkapalan dan akhir sekali terdapat kemahiran perniagaan orang Arab yang sangat hebat. Berdasarkan perkara tersebut, terdapat beberapa langkah positif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Abbasiyah. Antaranya adalah kerajaan Abbasiyah telah membina pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi di jalan-jalan utama. Tujuan daripada perkara tersebut adalah untuk membekalkan sumber air bersih terhadap pedagang-pedagang daripada luar negara. Selain itu, mereka juga telah membina rumah api sebagai panduan kepada kapal-kapal perdagangan.
Dan akhir sekali, Kerajaan Abbasiyah telah mengetatkan kawalan keselamatan di kawasan darat dan juga laut. Perkara ini secara tidak langsung dapat meyakinkan pedagang daripada luar untuk datang berdagang ke Kerajaan Abbasiyah kerana telah dijamin keselamatan mereka. Sumbangan terakhir Kerajaan Abbasiyah dapat dilihat melalui aspek sosial. Pertama sekali, Kerajaan Abbasiyah telah melaksanakan dasar yang berbeza berbanding Kerajaan Umayyah terhadap golongan dhimmi ataupun golongan bukan Islam. Hal ini kerana mereka telah mengamalkan dasar terbuka. Oleh itu, orang bukan Islam boleh mengamalkan agama mereka sendiri. Perkara ini berbeza jauh berbanding Kerajaan Umayyah. Golongan bukan Islam telah berjaya menikmati taraf sosial yang jauh lebih tinggi berbanding semasa pemerintahan Kerajaan Umayyah. Selain itu, pada penguasa Abbasiyah telah membentuk masyarakat yang berdasarkan rasa persamaan. Perkara ini bertujuan untuk mengekalkan keamanan di dalam Kerajaan Abbasiyah. Bagi sistem pendidikan pula, semasa Kerajaan Abbasiyah dapat dilihat berkembang dengan secara menyeluruh. Perkara ini bukan sahaja melibatkan penyebaran secara meluas tentang ilmu-ilmu berkaitan laduni ataupun sekular, tetapi juga dapat dilihat melalui ilmu-ilmu ukrawi ataupun bidang agama. Buktinya, terdapat golongan ulama yang menyusun ilmu hadis dan menghasilkan tulisan-tulisan di dalam bidang fiqh, tafsir, ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tasawuf, sejarah dan sebagainya. Antara kemuncak kegemilangan Kerajaan Abbasiyah di dalam bidang keilmuan ataupun di dalam bidang pendidikan dapat dilihat semasa terbinanya Baitul Hikmah, iaitu sebuah perpustakaan dan juga pusat penterjemahan karya-karya agung. Antara karya agung yang berjaya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab termasuklah karya-karya daripada negara Parsi, Rom dan juga Yunani. Baitul Hikmah ini yang telah ditubuhkan semasa pemerintahan Harun al-Rashid telah diperkukuhkan semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Okey, untuk kesimpulan daripada tajuk pembentangan kita pada hari ini, iaitu corak pemerintahan dan juga sumbangan Kerajaan Abbasiyah kepada umat manusia. Setelah kami melakukan penyelidikan dan sedikit kajian, dapat kami simpulkan bahawa Kerajaan Abbasiyah ini tidak hanya memperlihatkan corak pemerintahan mereka yang sistematik, tetapi juga telah dapat memberikan sumbangan yang amat penting kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga tamadun manusia. Melalui warisan mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan, sistem pentadbiran dan juga pemeliharaan warisan klasik, Kerajaan Islam Abbasiyah telah meninggalkan kesan yang dapat kita katakan berkekalan sehingga ke hari ini dalam sejarah dunia. Dan sumbangan mereka ni masih terasa sehingga kini, yang mana hal ini telah menunjukkan kepentingan dan kegemilangan kerajaan tersebut dalam sejarah peradaban dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.